Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ini adalah update untuk tanaman saya pada 32 HST. Okey, ini kita boleh nampak hasil bahana hujan lebat minggu lepas. Kita boleh nampak kesan-kesannya pada pokok. Pokok jadi lebam-lebam, kuning, kering di hujungnya. Tengok, nampak serangan serangga, bawah daun jadi kotor. Okey, kemudian pertumbuhan pokok juga dia macam tak betul, daun dia tak cantik. Kemudian serangan serangga memakan daun. Okey, dan semalam saya dah spray racun serangga dan racun kulat azoxystrobin. Kita boleh nampak kesannya. Waktu pagi kita boleh tengok serangga yang mati di atas daun dan juga di bawah daun. Okey, untuk bunga pula kita boleh nampak pokok-pokok banyak yang dah ada tanda untuk mengeluarkan kuntum bunga. Okey, ingat tak 2 hari yang lepas saya ada bercerita tentang 2 jenis benih yang saya guna. Okey, 2 jenis benih yang saya guna, saya perhatikan pertumbuhan pokoknya, pertumbuhan bunganya juga berbeza. Okey, satu pokok yang tangkainya hijau, satu lagi pokok yang tangkai buahnya ungu. Okey, yang tangkai buah ungu ni, adalah jenis terong fonme. Tangkai buah yang jenis hijau ni, yang ini adalah benih daripada Baba Smart Grow. Okey, Baba Smart Grow. So kita boleh nampaklah bezanya. Yang ni kalau dia keluar yang warna ungu ni, dia keluar satu je yang sulung. Kalau fonme di bahagian Y ni dia keluar satu, tetapi yang seterusnya tangkai dia akan keluar banyak. Dalam satu ni ada 4 sekurang-kurangnya. Okey. Fonme buah sulung besar. Baba buah sulung besar, tetapi yang seterusnya dalam satu tangkai ada 3, 4, 5 buah. Pada pendapat saya lah, kalau kita nak tanam terong, kita kena pilih terong yang hasil semaiannya melebihi 95%. Kalau kita tengok dekat paket semaian, paket benih tu, selalunya dia ada bagi tahu kadar semaian berapa persen. Kadar semaian tu berapa persen. Kalau 95%, maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam paket tu ada 100 biji benih, maksudnya bila kita semai 95 benih tu lah yang akan tumbuh. 5 lagi tak dapat nak tumbuh dengan sempurna. Okey. Kadang-kadang bila kita beli benih
yang kita dapat di kedai hardware tu, yang jenis yang kita tak tahu dia daripada company yang macam mana, company yang baik ataupun tak. Kadang-kadang benih yang kita semai tu dia tak menjadi tau. Pada pendapat saya lah, benih juga memainkan peranan yang besar untuk memastikan tanaman kita tu berjaya ataupun tidak. Jadi kalau kita nak mula menanam, kita perlu pilih benih yang berkualiti. Okey, pilih benih yang ada tertera di hadapannya hybrid F1. Okey, kena pilihlah benih yang berkualiti. Jangan beli sembarangan. Terutama sekali sekiranya kita nak start fertigasi dalam jumlah polybag yang banyak. Kalau 20 polybag, 30 polybag, tu masih boleh tahan lah. Tapi kalau ni kita dah mula tanam 100, 200 polybag, tu kita kena hati-hatilah. Sebab kadar semaiannya juga memainkan peranan. Okey, semaiannya banyak yang tak tumbuh pun susah juga. Percentage pertumbuhan pun kita kena fikir juga. Sebab satu tray kita ada dalam 116 100 lebih satu tray. Kalau kita semai, kita nak semai, kita kena bagi lebih lah. Mungkin 50% lebih, ataupun 100% lebih. Lebih-lebih lagi kalau benihnya dia cakap 95% kadar tumbuhannya. Kadar tumbuhan yang elok. So kita kena buat kira-kira lah di situ. Supaya apabila mana-mana pokok yang ada masalah, macam pokok bantut yang tu, kita tak ada masalah untuk menyulam pokok tersebut. Menyulam ni maksudnya apabila pokok tu ada masalah, kita ada backup di tray semaian untuk kita tanam baru. Jadinya untuk menanam ni, proses semaian adalah proses pertama yang sangat kritikal. Kita kena mula merancang. Kita kena mula merancang pada permulaan proses tersebut, iaitu dalam pembelian biji benih. So biji benih tu mesti pastikan biji benih yang berkualiti. Kita kena pilih jenama juga. Company biji benih ni ada yang company-nya bagus, ada juga company-nya yang memang diketahui ramai biji benihnya bermasalah. Banyak jugalah saya dengar yang bercerita tentang biji benih yang tidak berkualiti, hasilnya juga nanti tidak berkualiti. Okey, saya pangkas daun yang besar supaya saya harap bunganya akan cepat membesar lah. Tenaga tidak diberi untuk pembesaran daun je, tetapi tenaga pokok akan disalurkan untuk pembesaran buah. Tengok, daunnya besar-besar. Tengok berapa besar ni. Tak guna juga kalau daun besar buah kecil kan. Sebab tu kita kena buat pemangkasan. Saya rasa cukuplah update saya untuk hari ni. Saya update pagi tadi berkenaan dengan
bunga. Dah mula banyaklah pokok-pokok yang mengeluarkan bunga. Dan juga saya juga bercerita tentang biji benih. Pemilihan biji benih tu mestilah daripada company pengeluar yang berkualiti, yang memang dikenali ramai menghasilkan biji benih yang berkualiti. Alright, so penjagaan pokok ni sepatutnya bermula daripada pembelian biji benih dan bukannya bermula apabila kita mula tanam. Okey, dan saya baru je tadi buat pemangkasan lah sikit. So sekarang ni selesailah kerja saya. Kita jumpa lagi esok lah. Kalau suka video saya, jangan lupa like dan subscribe. Okey, tu je untuk hari ni. Assalamualaikum.